Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zainal Ashraf bin Zamani. Nombor metrik saya di 183108009. Dan saya bersama rakan-rakan saya yang lain, iaitu Muhammad Sufi bin Amir, Ahmad Amir bin Ismail, Muhammad Syukri bin Yusri, Muhammad Aiman Zafran bin Rus Hamizam, dan Khairul Mustaqim bin Khairul Azman. Okey, kami akan membentangkan dua tajuk pada hari ini, iaitu yang pertama Perang Khaybar dan yang kedua Fathul Mekah. Kami daripada grup 7 terlebih dahulu akan membentangkan tentang peperangan Khaybar. Okey, yang pertama iaitu sejarah peperangan Khaybar. Peperangan ini berlaku pada 629 Masihi dan ianya berlaku di Khaybar yang terletak 93 batu daripada Madinah bersamaan dengan 150 km daripada Madinah. Okey, pihak yang terlibat dalam peperangan ini adalah dua pihak, iaitu tentera Islam dan tentera Yahudi. Okey, pada peperangan ini tentera Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW dan dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga seramai tenteranya iaitu seramai 1,600 orang. Manakala bagi tentera Yahudi pula diketuai oleh Al-Haris ibnu Abu Zainab dan Marhab bin Abu Zainab, dan tenteranya seramai 14,000 orang, yang mana 10,000 daripadanya adalah daripada Puak Khaybar dan 4,000 daripadanya adalah daripada Bani Ghatafan. Okey, untuk pengetahuan semua, Perang Khaybar ni berlaku selepas berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, mengikut sumber-sumber Muslim, orang lain menentang tentera Yahudi yang berperang dengan kelebihan berlindung dari kubu mereka, dan peperangan itu berlaku disebabkan terdapatnya perancangan penduduk Yahudi yang lain untuk berpakat dengan kaum Yahudi lain bagi menyerang Madinah. Maksudnya banyak puak Yahudi di Madinah, di tempat lain berpakat untuk menyerang Madinah. Jadi Rasulullah mendengar khabar tersebut, lalu Rasulullah mengarahkan tentera tersebut untuk menyerang terlebih dahulu. Okey, seterusnya iaitu persediaan Rasulullah sebelum berperangan. Persediaan ni antara maksud lain adalah antara strategi lah. Okey, yang pertama, mendapatkan anggota tentera. Okey, persediaan untuk peperangan Khaybar ini dilakukan dengan cara istimewa dan bijak, iaitu penyertaan secara sukarela. Maksudnya Rasulullah tak paksa siapa yang nak pergi perang, siapa yang tak nak pergi perang. Dengan cara ini, maka tertapislah pasukan peperangan ini dari orang munafik yang bencikan perjuangan Islam. Hasilnya, seramai kira-kira 1,400 orang sahabat menyertai peperangan ini, yang kebanyakannya merupakan mereka yang telah berbai'ah ataupun berjanji setia untuk menyokong Rasulullah sebelum peristiwa Hudaibiyah. Okey, dengan cara ini yang 1,400 orang ini mereka telah berjanji untuk membantu Rasulullah dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah tak paksa siapa yang nak ikut, siapa yang tak nak ikut, kerana takut ada orang munafik dalam peperangan yang mengikuti peperangan tersebut. Okey, yang kedua iaitu menggerunkan kabilah Ghatfan. Kabilah Ghatfan adalah antara satu kabilah Yahudi yang cuba menghasut kabilah Yahudi lain untuk menyerang Madinah. Okey, Rasulullah tahu perkara tersebut. Sebelum menuju terus ke Khaybar, baginda menggunakan jalan yang lain yang berdekatan dengan kabilah Ghatfan. Kabilah Ghatfan menyangka tentera Islam akan menyerang mereka, lalu mereka membatalkan rancangan mereka untuk membantu Yahudi Khaybar. Setelah berjaya menghentikan kabilah Ghatfan, Rasulullah menggunakan pemandu jalan ke utara Khaybar untuk menyerangnya. Maksudnya, sebelum Rasulullah terus menyerang ke Khaybar, Rasulullah menggunakan jalan yang sama untuk pergi ke kabilah Ghatfan untuk menggerunkan mereka. Maksudnya, sebelum ini kabilah Ghatfan berniat untuk membantu Puak Khaybar, tapi dengan cara ini kabilah Ghatfan mengundur diri dari peperangan. So, tentera Khaybar agak sedikit kurang kuat lah, kerana kabilah Ghatfan ni tak membantu mereka. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya rakan saya akan menerangkan tentang strategi peperangan Rasulullah dan kekalahan peperangan Khaybar. Sekian, wallahu a'lam.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amir Izzuddin bin Ismail. Nombor matrik saya D183108115. Okey, saya akan membincangkan tentang strategi pertempuran Rasulullah. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu bermulanya pertempuran. Peperangan bermula di kota Naim, iaitu kota yang paling kuat dan paling penting. Kota ini diketuai oleh Yahudi bernama Murahib, seorang pahlawan Yahudi. Apabila sampai di kota ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengajak Yahudi untuk mengadu Islam, tapi mereka menolak, bahkan mereka keluar untuk bertempur dengan tentera Islam. Murahib mencabar sesiapa yang berani untuk bertempur satu dengan satu. Amir bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, iaitu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menentangnya. Semasa pertarungan itu, Amir bin Al-Aqwa ini tersilap letak, lalu senjatanya sendiri terkena dirinya, menyebabkan dia gugur syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuknya 2 pahala. Okey, kemudian Murahib mencabar lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tampil menyahut cabaran itu dan berjaya mengalahkan Murahib. Okey, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu pasukan yang menyerang kota Al-Sobu. Okey, tentera muslimin berjaya menawan kota Naim. Kemudian Yahudi berundur ke kota Al-Sobu. Bala tentera Islam yang menyerang kota Al-Sobu dipimpin oleh Al-Habab bin Munzir. Mereka mengepung kota itu selama 3 hari. Ketika itu mereka kekurangan makanan sehingga menyembelih keldai apabila Rasulullah SAW menyembelih keldai. Apabila Rasulullah SAW mengetahui, baginda Rasulullah SAW melarangnya dan mendoakan pertolongan Allah kepada mereka. Doa Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ya Tuhanku, Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan aku tiada apa untuk memberi kepada mereka. Oleh itu berilah pertolongan kepada mereka menawan kota yang paling banyak bekalan makanan dan persediaan untuk mereka." Oleh itu, kota yang paling banyak bekalan makanan dan persediaan air itu adalah kota Al-Sobu. Berkat doa Rasulullah SAW, kota itu telah ditawan sebelum jatuhnya matahari di sebelah petang. Inilah bukti ketabahan dan sifat sabar yang tinggi dalam diri perjuangan umat Islam. Okey, kita sambung kepada poin yang ketiga, iaitu jatuhnya kota Khaybar satu persatu. Okey, kemudian orang Yahudi berundur ke kota Zubair. Kubu ini kuat dan sukar menghampirinya dengan berkuda maupun berjalan kaki. Seorang Yahudi mendedahkan rahsia kota ini, iaitu mereka mendapat saluran melalui bekalan mata air yang mereka ambil pada waktu malam. Justru mereka boleh menahan kepungan walaupun sebulan. Rasulullah SAW memerintahkan supaya dipotong bekalan itu. Oleh kerana tidak tahan dahaga, maka mereka keluar menghadapi tentera Islam. Beberapa orang Islam gugur syahid dan beberapa Yahudi dapat dibunuh. Kemudian Yahudi bertahan di kubu Ubay. Mereka menghantar 2 pahlawan untuk pertarungan satu lawan satu. Kubu ini berjaya ditawan dan Yahudi berundur pula ke kota Nizar. Di kota Nizar, Yahudi meletakkan perempuan dan kanak-kanak. Kerana kota ini dianggap sangat kuat. Kota ini terletak di atas bukit dan Yahudi berkurung dalam kota ini dengan melontarkan panah dan batu tanpa keluar darinya. Rasulullah SAW memerintahkan supaya dipasang manjanik dan dengannya kota ini dapat ditembusi. Yahudi lari bertempiaran meninggalkan perempuan dan kanak-kanak menjadi tawanan. Dengan tertawannya kubu ini, maka bahagian pertama kota Khaybar telah berjaya ditawan. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi bin Amir, nombor matrik D183108111. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu kekalahan perang Khaybar.
Perlahan perang Khaybar bermula dengan Yahudi Khaybar menyerah kalah tetapi dibenarkan kekal menduduki Khaybar dengan syarat mereka menyerahkan setengah daripada hasil mereka kepada orang Islam. Orang Yahudi kekal tinggal di Oasis itu buat beberapa tahun sehinggalah pada akhirnya mereka diusir oleh Khalifah Umar Faruq. Ufti yang dikenakan terhadap penduduk Khaybar menjadi contoh pembayaran jizyah oleh kaum Dihimi yang terkandung dalam hukum syariah bagi orang bukan Islam yang tinggal di jajahan Islam. Sebagai balasan, orang kafir dibenarkan mengamal agama serta mengurus hal ehwal masyarakat mereka. Mereka berhak mendapat perlindungan pihak berkuasa Islam daripada kekerasan luaran dan dikecualikan kepada perkhidmatan tentera serta tidak dikenakan zakat yang diwajibkan ke atas orang Islam. Okey. Orang Yahudi kat Khaybar ni dia menyerah kalah tapi dengan syarat dia nak duduk dekat negara Islam, Oasis ni. Orang kafir yang duduk kat negara Islam ni dia berhak mendapat perlindungan pihak kuasa Islam dan mendapat perkhidmatan tentera serta dikenakan zakat. Maknanya dia duduk kat negara Islam dia kena dapat apa yang diwajibkan ke atas orang Islam. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu jumlah orang yang terkorban perang Khaybar. Dalam pertempuran Khaybar di pihak Islam ada 15 atau 18 orang yang mati syahid, manakala di pihak Yahudi pula 93 orang yang terbunuh. Okey, teruskan dengan kesimpulan pula. Kesimpulan perang Khaybar. Yang pertama, beriman dengan sebenar iman kepada Allah dan Rasulnya dan tetapihnya munafik dari barisan tentera ini. Maknanya kita mestilah beriman dengan sebenar iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menjaga adab berjemaah tidak kira pimpinan ataupun ahli. Maknanya kalau kita dalam satu kelompok ke dalam satu jemaah ke, kita mesti menjaga adab sesama kita. Tak kira ada pemimpin ke, dia rakan kita mesti hormat dan mestilah beradab. Yang ketiga, bijak mengatur strategi. Okey, bijak mengatur strategi ni kita contohilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana baginda bijak mengatur strategi dalam peperangan. Yang keempat, berjuang kerana cintakan Allah dan Rasulnya. Maknanya kalau kita buat sesuatu, kita berjihad sesuatu, semua kerana Allah SWT. Yang kelima, jangan tersasar dari objektif perjuangan iaitu menyampaikan Islam sebagai rahmat untuk semua. Maknanya dalam konsep dalam perjuangan ini, objektif kita ialah untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan Islam. Dan jangan tersasar untuk macam kita ada niat lain ke apa ke. Niat kita hanya satu, untuk menyampaikan Islam sebagai rahmat untuk semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk mengenai Fathul Makkah. Tajuk ini akan dibentangkan oleh kami, iaitu saya Muhammad Aiman Zafran bin Rosyam Nizam, yang kedua Syukri, dan yang ketiga Khairul Mustaqim. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya, iaitu pengenalan. Okey, apa itu Fathul Makkah? Fathul Makkah bermaksud pembebasan kota Makkah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliah. Okey, seperti yang kita tahu, sebelum Makkah ni dikuasai oleh Islam, ia berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala dan lain-lain amalan tradisi masyarakat Arab jahiliah. Okey, dari situlah yang mana segelintir umat Islam ni bertungku lumus untuk membebaskan kota Makkah ni daripada pengaruh ancaman yang buruk, ataupun dikenali sebagai perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan serta menghilangkan ataupun mengurangkan masyarakat jahiliah ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada sejarah peperangan. Okey, sejarah peperangan. Tarikh berlakunya pada 20 Ramadan 8 Hijrah bersamaan 630 Masihi.
Lokasi berlakunya di Mekah Al-Mukarramah. Pemimpin Quraisy adalah Abu Sufyan ibn al-Harb. Sebab berlakunya adalah disebabkan perjanjian Hudaibiyah dicerobohi. Kekuatan yang menyebabkan berlakunya peperangan ini adalah tentera Muslim seramai 10,000 orang, manakala tentera Quraisy tidak diketahui sejumlahnya. Pemimpin Muslimnya adalah Nabi Muhammad SAW dan Khalid bin Al-Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Yusri. Nombor metrik di 183109998. Saya akan menerangkan sejarah peristiwa Fathul Makkah. Sejarah peristiwanya, mengikut catatan sejarah, setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun ke-6 Hijrah iaitu 628 Masihi, Islam telah berkembang dengan meluas. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Quraisy berasa iri hati. Disebabkan perasaan iri hati terhadap umat Islam, mereka juga telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang memberikan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Perjanjian Hudaibiyah yang mengikat umat Islam dan sekutu untuk tidak berperang dengan kaum musyrikin Mekah dan sekutu mereka ternyata akhirnya dicerobohi oleh Bani Bakar, iaitu sekutu Quraisy yang telah menyerang Bani Khuza'ah, iaitu sekutu Islam, dan mereka telah merosakkan perjanjian ini. Bani Khuza'ah yang banyak memeluk Islam telah diserang oleh Bani Bakar dengan dibantu oleh kaum Quraisy Mekah. Apabila Rasulullah SAW mengetahui hal ini, lalu baginda bersama-sama 10,000 orang tentera Islam terus menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, tentera Islam telah bermalam di Marun Zahran. Rasulullah SAW mengarahkan tentera Islam supaya mendirikan kemah dan menyalakan obor api yang banyak untuk menggerunkan masyarakat Quraisy. Rasulullah juga telah mengutus Abbas bin Abdul Muttalib untuk berunding dengan Abu Sufyan. Ini merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW telah menuntut kepada Abu Sufyan supaya masyarakat Quraisy membayar diat di atas pembunuhan 20 orang Bani Khuza'ah. Kegagalan rundingan bersama Abu Sufyan dan juga pengkhianatan orang Quraisy dan Bani Bakar telah menyebabkan Rasulullah SAW menyusul langkah menuju ke Mekah. Dengan berbekalkan 10,000 orang tentera Islam, baginda SAW bergerak dari Madinah pada tanggal 10 Ramadan pada tahun 8 Hijrah dan mengambil masa 8 hari untuk tiba di sepadan Mekah. Untuk memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan tentera Islam supaya berpecah kepada 4 kumpulan dan memasuki Mekah melalui 4 penjuru. Mereka juga diminta supaya tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan kecuali apabila terpaksa. Namun, pertempuran hanya berlaku di selatan Mekah dan telah mengorbankan 2 orang tentera Islam dan 13 orang masyarakat Quraisy. Dengan strategi yang tersusun ini, pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijrah, tentera Islam telah berjaya mengepung dan memasuki kota Mekah tanpa sebarang pertempuran besar. Setelah memasuki Mekah, Rasulullah SAW melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad dan memusnahkan 360 berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Baginda juga memasuki Kaabah dan mencuci dinding Kaabah dengan air Zam-Zam. Baginda SAW memerintahkan supaya Khalid Al-Walid meruntuhkan 3 berhala utama, iaitu Manat, Latta dan Uzzah. Hal ini sekaligus menjadikan ia penguasaan penuh Islam ke atas bumi Mekah dan menamatkan
penyembahan berhala di tanah suci itu. Selain itu, baginda memaafkan dan membebaskan penduduk Mekah yang pernah menentang Islam. Sekian, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Nama saya Khairul Mustaqim Khairul Azman, nombor metrik D18110618. Hari ini bahagian saya adalah pengajaran ataupun iktibar yang dapat kita perolehi daripada peristiwa Fathul Mekah. Ada 5. Saya akan bincangkan apa yang terdapat dalam slide secara ringkas menggunakan kefahaman ataupun bahasa yang mudah faham dan terpulang kepada yang ingin membaca apa yang terdapat dalam slide lah. Okay, yang pertama ialah Islam ni, antara pengajaran yang boleh kita ambil sebagai iktibar ialah Islam lebihkan mengutamakan diplomasi daripada konfrontasi, yang mana diplomasi ni bermaksud hubungan baik kita dengan sesuatu golongan, dan konfrontasi pula adalah bermaksud perbalahan atau pergaduhan kita dengan golongan yang lain. Maknanya Islam ni lebih mementingkan hubungan baik daripada hubungan yang sebaliknya lah. Lebihkan kepada hubungan yang baik daripada pergaduhan. Kemudian namun apabila diplomasi yang ditawarkan itu dikhianati, wajib pula umat Islam ni menunjukkan solidariti, maknanya menunjukkan kekuatan, kemantapan dan kemuliaan umat ini dengan menentang pihak yang mengkhianati diplomasi tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai pemerintah Islam, kita ni wajib untuk menjaga kebajikan seluruh yang bernaung di bawah kita, termasuklah golongan bukan Islam, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Mekah ni kan. Bani Khuza'ah ni dia bernaung, dia cakap bersekutulah dengan umat-umat Islam ni. Kemudian tiba-tiba mereka diserang. Disebabkan mereka ni bernaung di bawah pemerintahan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar 10,000 tentera Islam untuk melakukan pembelaan ataupun menentang orang yang memerangi golongan ni. Seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga. Pengajaran yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni akan memenangkan hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Yang mana contoh yang mudah lah, kalau kita sayangkan sesuatu benda, kita pasti akan memenangkan sesuatu benda tersebut. Jadi kita kena terima lah, mungkin apa yang datang tu sebagai ujian dan cubaan untuk menguji keimanan dan keyakinan kita kepada janji-janji Allah. Okey, kita pergi kepada pengajaran yang keempat. Melalui peristiwa ini, Allah membersihkan kota Mekah daripada segala syiar-syiar kekufuran. Yang mana kan ketika pembukaan kota Mekah ni, setelah berlakunya serangan terhadap Bani Khuza'ah, kemudian Nabi menghantar tentera 10,000 kepada Bani Khuza'ah untuk membantu. Kemudian setelah peperangan ni, umat Islam menang, umat Islam masuk ke dalam kota Mekah dan membersihkan segala berhala-berhala. Itulah antara implikasi ataupun implikasi lah, orang panggil implikasi antara kebaikan yang umat Islam dapat setelah peperangan tu. Umat Islam berjaya untuk membersihkan kota Mekah ni daripada segala syiar-syiar kekufuran dan membuktikan bahawasanya Allah hanyalah Allah yang layak disembah, melainkan hanyalah Allah yang layak disembah dan tiada sesuatu pun yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah walaupun patung-patung sembahan-sembahan mereka tu bersak, tapi umat Islam berjaya untuk menghapuskan macam tu sahaja. Kemudian kita pergi kepada pengajaran yang kelima dan juga yang terakhir. Seorang Muslim perlu berpegang kepada janji. Okey. Sebagai seorang Islam ni kan, kita perlulah berpegang kepada janji seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam zaman tu, yang mana mereka ni pegang pada perjanjian Hudaibiyah. Mereka berpegang pada perjanjian Hudaibiyah. Mereka tidak melakukan serangan bersenjata. Kemudian mereka tidak masuk ke dalam kota Mekah selama setahun. Itu antara perjanjian yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah lah. Jadi umat Islam ni mematuhi perjanjian tersebut.
Jadi sebagai seorang Islam ni kita perlu untuk memegang kepada janji, kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut antara ciri-ciri orang munafik ni, yang pertama bila berkata dia berdusta, kemudian bila berjanji dia mungkiri, kemudian bila diberi amanah dia khianati. Itu antara ciri-ciri orang munafik, yang mana terdapat satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata siapa yang berjanji dia mungkiri, itu termasuk daripada orang munafik. Jadi kalau kita Islam, takkan nak jadi Islam yang munafik kan. Jadi kita perlulah berpegang pada janji dan tidak mungkiri perjanjian yang termeterai demi keamanan. Wallahu alam, itu sahaja yang dapat kami bentangkan berkaitan dengan dua tajuk di atas, yang mana segala kekurangan itu datang daripada diri kami sebagai pembentang. Sekiranya moga-moga apa yang kita perolehi daripada pembentangan dapat memberi manfaat kepada kami sendiri sebagai pembentang dan juga kamu sebagai pendengar. Wallahu alam, itu sahaja untuk pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.